Warung itu kini hanyalah rangka kayu yang reput di mamah anayanai dan ditutupi semak samun yang tebal. Jika Anda memandu lalu di jalan lama itu pada waktu malam, Anda mungkin tidak akan perasan kewujudannya yang sepi dan gelap gelita. Namun, penduduk tempatan yang lama menetap di situ pasti masih ingat zaman kegemilangannya. Suatu ketika dahulu, deretan kereta akan memenuhi bahu jalan seawal jam 5 petang. Dengan pelanggan sanggup beratur berjam-jam lamanya demi sepinggan nasi berlaukan kari kepala ikan yang dikatakan tiada tandingan. Persoalannya, bagaimana sebuah perniagaan yang begitu maju boleh jatuh bangkrut dan ditinggalkan sepenuhnya dalam masa satu malam sahaja. Ramai yang menyangka ia berpunca daripada masalah keuangan atau persaingan sengit. Namun hakikat sebenarnya jauh lebih gelap. Rasa enak yang membuatkan pelanggan ketagih itu bukanlah hasil daripada rempah ratus rahasia atau air tangan tukang masak yang hebat. Ia datang daripada sumber yang kotor dan terkutuk. Razak, seorang pemuda yang pernah bekerja di situ sebagai pembantu dapur, adalah saksi hidup kepada satu perjanjian berdarah yang akhirnya memakan tuan sendiri. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri harga sebenar yang perlu dibayar untuk sebuah kekayaan yang tidak berkat. Razak memulakan kerjanya di warung Pak Samad dengan niat mencari rezeki yang halal. Pada mulanya, dia kagum melihat sambutan luar biasa terhadap masakan majikannya itu, terutamanya lauk kari yang menjadi sebutan ramai. Namun, lama-kelamaan, kekaguman itu bertukar menjadi rasa curiga yang mendalam. Dia mula memerhatikan tingkah laku pelanggan yang datang. Mereka tidak makan seperti orang biasa yang menikmati hidangan. Cara mereka menyuap nasi ke mulut kelihatan gelojoh dan rakus, seolah-olah mereka telah dibiarkan kelaparan selama berhari-hari. Mata mereka kelihatan kosong dan kuyu, hanya tertumpu pada pinggan di hadapan mata, tidak mempedulikan suasana sekeliling atau rakan semeja yang sedang berbual. Di bahagian dapur pula, suasananya sentiasa terasa aneh dan menyesakkan. Walaupun kipas industri dipasang pada kelajuan maksimum, udara di situ kekal panas dan berat. Seakan-akan ada himpunan tenaga yang menekan dada sesiapa sahaja yang berada di situ. Razak sering berasa seperti sedang diperhatikan dari segenap sudut gelap, walaupun hanya dia dan Pak Samad yang berada di ruang tersebut. Terdapat satu pantang larang ketat yang ditetapkan oleh Pak Samad sejak hari pertama Razak bekerja. Tiada sesiapa dibenarkan menyentuh atau mengalihkan sebuah periuk tanah liat tua yang diletakkan di sudut paling terlindung di dapur itu. Periuk itu sentiasa bertutup dengan kain hitam yang berhabuk. Namun, peliknya, tiada seekor lalat pun yang berani menghinggapinya. Rutin Pak Samad juga menimbulkan tanda tanya yang besar. Setiap kali masuk waktu maghrib, ketika pekerja lain bergelar silir menunaikan sholat, Pak Samad akan menghilangkan diri. Dia akan mengunci dirinya di dalam stor simpanan barang di belakang dapur. Dari luar pintu stor itu, Razak kadangkala terdengar bunyi gumam halus, seperti bacaan mantra yang tidak difahami butir bicaranya, diselangi dengan bunyi ketukan perlahan yang berirama dan menyeramkan. Gangguan fisikal mula menampakkan diri apabila perniagaan semakin maju. Semasa waktu puncak, ketika Razak sibuk menghantar makanan ke meja hadapan, dia sering ternampak kelibat bayang-bayang kecil yang berlari pantas di sela-sela kaki pelanggan di bawah meja. Ia bergerak terlalu laju untuk dipastikan bentuk asalnya, seakan-akan anak monyet atau kucing hitam yang liar. Namun tiada seorang pun pelanggan yang menyadari kehadiran makhluk-makhluk kecil itu. Mereka terus makan dengan lahap, seolah-olah dipukau oleh rasa makanan tersebut, sehingga deria lain mereka tertutup rapat. Pernah satu ketika, semasa mengelap bahagian bawah kaunter pembayaran, tangan Razak tersentuh satu bungkusan kain kuning
yang disembunyikan di celah kayu. Bungkusan itu mengeluarkan bau hanyir yang meloyakan tekak. Bau yang mengingatkan Razak kepada bangkai binatang yang telah lama mati. Dia segera meletakkannya kembali, menyadari bahwa itu bukanlah barang sembarangan, dan nalurinya berbisik bahaya. Apa yang paling menakutkan Razak adalah perubahan fisikal Pak Samad sendiri. Walaupun petiwang warung itu sentiasa penuh dengan ribuan ringgit setiap malam, tubuh Pak Samad semakin hari semakin susut. Wajahnya pucat lesi seperti mayat hidup, dan matanya cengkung ke dalam. Dia kelihatan sentiasa keletihan, seolah-olah tenaga hayatnya sedang disedot keluar sedikit demi sedikit setiap hari. Segalanya terbongkar pada satu malam apabila Razak tertinggal kunci motornya di dapur. Dia kembali ke warung yang sepatutnya sudah kosong itu. Pintu stor belakang sedikit terbuka. Dengan jantung yang berdegup kencang, Razak mengintai ke dalam. Di bawah cahaya malap pelita minyak tanah, dia melihat Pak Samad sedang mencangkung menghadap periuk tanah liat itu. Di tangannya terdapat seekor ayam hitam yang masih hidup. Razak menekuk mulutnya, menahan jeritan apabila melihat Pak Samad menyembelih leher ayam itu dan membiarkan darah merah pekat memancut terus ke dalam periuk tersebut. Bunyi hirupan yang kuat dan rakus kedengaran dari dalam periuk itu, seolah-olah ada sesuatu yang sedang meneguk darah itu dengan lahap. Pada saat itu, Razak sadar bahwa pelaris yang digunakan oleh majikannya itu bukan sekadar ayat pendinding atau minyak calit. Ia adalah entiti hidup yang lapar, dan darah ayam itu hanyalah permulaan kepada tuntutan yang lebih besar. Masa berlalu, dan perniagaan warung itu mencapai kemuncak yang tidak masuk akal. Duit masuk mengkura-kura setiap malam, namun kesehatan Pak Samad merosot dengan kadar yang menakutkan. Dia bukan lagi lelaki gagah yang Razak kenal dulu. Kini dia hanyalah rangka bernyawa yang berjalan dengan mata cengkung dan kulit yang kusam kelabu. Gangguan yang dahulunya tersembunyi di dapur gelap mula merebak ke dalam rumah tangga Pak Samad. Anak bongsunya yang baru berusia 5 tahun sering ditemui menangis histeria di tengah malam. Jarinya menanjuk-nanjuk ke arah siling rumah dengan mata terbeliak, seolah-olah melihat sesuatu yang mengerikan sedang merayap di sana. Istri Pak Samad pula sering jatuh sakit tanpa punca, mengadu badannya terasa berat. Seakan-akan ada beban yang memanjat belakangnya setiap kali matahari terbenam. Di warung, fenomena aneh semakin menjadi-jadi dan sukar disembunyikan. Razak pernah melihat beberapa pelanggan tetap muntah darah di longkang belakang kedai sejurus lepas makan. Mengikut logik akal, mereka sepatutnya takut dan tidak datang lagi. Namun, keesokan harinya wajah-wajah pucat yang sama kembali beratur. Mata mereka kosong dan hanya tertumpu pada periuk kari itu. Mereka kelihatan seperti zombie yang ketagih racun yang membunuh mereka. Perlahan-lahan, tidak mampu menolak tarikan gaib makanan tersebut. Ketegangan memuncak apabila Razak terdengar Pak Samad bertengkar sendirian di dapur. Pada suatu petang yang suram, suaranya bergetar, merayu kepada ruang kosong di hadapannya. Dia merayu agar diberi sedikit lagi masa, mengatakan bahwa darah ayam hitam sudah tidak mencukupi lagi untuk memuaskan nafsu pendampingnya. Razak menyadari dengan seram sejuk bahwa entiti di dalam periuk tanah liat itu sudah bosan dengan hidangan binatang. Ia kini menuntut bayaran yang jauh lebih besar. Ia mahukan nyawa manusia sebagai ganti kepada kekayaan melimpah ruah yang telah diberikannya selama ini. Malam itu menjadi titik penamat segala-galanya. Suasana warung sunyi, sepi selepas pelanggan terakhir pulang. Tiba-tiba, jeritan nyaring memecahkan kesunyian malam. Razak berlari ke arah stor dan mendapati anak bongsu Pak Samad terbaring tidak sadarkan diri, betul-betul di hadapan tempat benda itu dipuja. Pak Samad sedang menggoncang tubuh kecil anaknya sambil meraung nama entiti tersebut
memohon belas kasihan. Namun, jawaban yang diterima hanyalah bunyi retakan yang kuat dan tajam. Di hadapan mata mereka, periuk tanah liat keramat itu pecah berderai dengan sendirinya. Walaupun tiada sesiapa yang menyentuhnya, dari serpihan tembikar itu keluar satu bau busuk yang amat meloyakan. Gabungan bau bangkai reput dan hanyir darah lama yang menusuk hidung sehingga Razak hampir termuntah. Suhu di dalam stor itu jatuh mendadak sehingga nafas mereka kelihatan beruap di udara. Dalam kekalutan itu, Razak terpaku apabila melihat satu kelibat hitam mula terbentuk di belakang Pak Samad. Ia bukan bayang-bayang biasa. Ia adalah susuk tubuh tinggi lampai yang mencecah siling dengan anggota badan yang panjang dan runcing. Makhluk itu tidak mempunyai wajah yang jelas, hanya kegelapan pekat yang sial-lelah menyerap segala cahaya di dalam bilik itu. Razak melihat tangan hitam makhluk itu perlahan-lahan turun mencengkam bahu Pak Samad yang sedang menangis. Ketakutan mengatasi kesetiaan. Tanpa berpikir panjang, Razak memusingkan badan dan berlari keluar dari warung itu sekuat hati, meninggalkan motornya, gajinya, dan majikannya yang sedang berdepan dengan nasib yang telah ditempah sendiri. Keesokan paginya, berita gempar tersebar ke seluruh kampung. Pak Samad ditemui mati di dalam stor tersebut. Keadaan mayatnya amat mengerikan dan sukar dijelaskan oleh pihak polis. Tubuhnya kering kontang, seolah-olah segala cecair dan darah di dalam badannya telah disedut keluar sehingga tinggal kulit membalut tulang semata-mata. Wajahnya terbeku dalam ekspresi ketakutan yang amat sangat. Mulut ternganga luas seakan-akan menjerit tanpa suara. Warung itu ditutup serta-merta oleh pihak berkuasa, dan sejak hari itu tiada sesiapapun yang berani mendekati tapak tersebut. Penduduk kampung mula menjauhi jalan itu. Mendakwa sering terdengar bunyi tangisan dan bau kari yang hangit setiap kali malam menjelma, sehingga hari ini tapak warung itu kekal terbiar, menjadi monumen peringatan kepada mereka yang cuba bermain api dengan dunia gaib. Dikatakan bahwa entiti itu masih berada di sana, terikat pada tanah itu, menunggu tuan baru yang cukup bodoh untuk memberinya makan. Kisah Pak Samad menjadi pengajaran keras bahwa tiada jalan pintas untuk kekayaan yang kekal. Setiap sen yang diperoleh melalui bantuan jin dan setan mempunyai tanda harga yang tersembunyi, dan selalunya bayarannya adalah nyawa dan kebahagiaan orang yang kita sayang. Rezeki yang tidak berkat mungkin nampak manis pada awalnya, tetapi ia akan berakhir dengan kemusnahan yang memakan diri sendiri. Jika Anda pernah melihat kedai makan yang pelanggannya kelihatan tidak sedar diri atau suasananya terasa panas luar biasa, berhati-hatilah. Jangan lupa untuk sentiasa membaca doa sebelum menjamah makanan, karena kita tidak tahu apa yang telah dicampur di dalam periuk di dapur belakang.